Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali dalam YouTube channel saya lah. Hari ni saya nak share dengan korang semua apa soalan-soalan yang ditanya dalam DAS test. DAS test. DAS test. Nak sebut kena sebut pelan-pelan. Takut jadi lain nanti. Alright. So, DAS test tu apa? DAS test tu adalah depression, anxiety, stress, skill. Okay? Dia nak tengok tahap kita dekat depression ke, anxiety ke, stres. Kat mana yang lebih teruk. Okey? Jom kita tengok soalan-soalan ni, kita kupas satu persatu sebab ada yang komen dia takut soalan-soalan ni macam soalan matematik sekolah menengah ataupun soalan ADMAT. Ada formula-formula nak jawab. Jangan risau. Korang tak perlu nak keluarkan kalkulator, korang tak perlu nak ambil pen dan kertas untuk catat, nak kira ataupun nak buat ayat, nak buat ayat karangan, semua tak payah. Yang penting korang tekan. Yang pertama korang kena tekan tidak langsung, okey, tak pernah rasa langsung. Dia, daripada soalan tu, jawapan dia ada 4 je jawapan dia. Tak pernah langsung, sedikit atau jarang-jarang, banyak atau kerap kali, sangat banyak atau sangat kerap. Yang mana satu jawapan dia. Itu jawapan. Soalan dia apa? Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama bunyi dia, saya dapati diri saya sangat sukar ditenteramkan. Ni kawan-kawan, tolong jawab soalan ni dengan jujur. Kalau sebelum ni, sebelum korang ada anxiety, sebelum korang stres, sebelum korang depressed dan sebagainya, korang rasa macam diri korang senang ditenteramkan, janganlah jawab yang macam tu. Tak nak. Kita nak keadaan sekarang ni, semasa. Masa korang tekan DAS test punya soalan tu, masa korang tekan tu kita nak tahu waktu dan ketika itu apa keadaan korang. Okay? Senang ke susah? Okay, jom. Soalan kedua. Saya sedar mulut saya terasa kering. Ni macam bibir kering, dalam mulut tu kan, macam kering. Minum banyak pun rasa kering lagi. Itu antara benda yang korang kena jawab. Sikit ke, jarang-jarang ke, selalu. Yang korang sedar tau, korang terasa macam mulut kering selalu ke, kadang-kadang ke, sangat kerap ke. Soalan ketiga. Saya tidak dapat mengalami perasaan positif sama sekali. Ni orang tak boleh positif lah. Semua benda dia anggap negatif. Okay? Semua negatif. Ini semua propaganda dunia. Okay? Jangan jawab tak jujur. Tolong jujur. Soalan keempat yang dibawakan pada malam ini, saya mengalami kesukaran bernafas. Contohnya, pernafasan yang laju, tercungap-cungap walaupun tidak melakukan senaman fizikal. Dia nafas tu laju macam pergi jogging, tapi sebenarnya tak pergi jogging pun. Tengah duduk kat rumah, tengah lepak-lepak, main game semua, tiba-tiba. Okey? Ataupun korang jalan sikit je, jalan naik tangga je sikit, tapi dia tercungap tu macam korang tengah mendaki gunung jerai. Ibaratnya lah, okey? Mendaki gunung jerai, lepas tu jatuh. Tak, gurau je. Soalan kelima. Saya sukar untuk mendapatkan semangat bagi melakukan sesuatu perkara. Nak buat something, tak semangat. Ini pun antara tanda-tanda lah korang ada masalah kesihatan mental. Okey, ni masalah kesihatan mental bukan gila tau. Gila tu lain. Okey? Masalah kesihatan mental. Mental kurang sihat. Minda kurang sihat. Okey? Kita nak minda yang sihat. Sebab tu kita ada program Minda Sihat. Okey? Soalan keenam. Saya cenderung untuk bertindak keterlaluan dalam sesuatu keadaan. Ni jangan over sangat lah nak buat apa-apa pun. Tolong kawal diri sikit. Tapi untuk jawab soalan ni, tolong kawal diri korang supaya korang jawab dengan jujur. Jangan over sangat nak jawab dengan positif. Positif bukan, nak jawab dengan soalan yang tidak jujur. Tolong jujur dalam jawapan korang. Okey? Soalan yang ketujuh. Saya rasa menggeletar, contohnya pada tangan. Jadi rasa shaking, gigil. Kalau shaking yang lebih-lebih tu macam Parkinson. Bukan. Dia tak macam Parkinson, dia macam shaking. Just shaking. Shake you off. Soalan ke-8. Saya rasa saya menggunakan banyak tenaga dalam keadaan cemas. Ni bila dia tiba-tiba dia cemas, dia rasa macam overuse dia punya tenaga tu. Dia penat sangat. Tu dia. Soalan ke-9. Saya bimbang keadaan di mana saya mungkin menjadi panik dan melakukan perkara yang membodohkan diri sendiri.
Jawab dengan jujur tau. Walaupun dia membodohkan diri sendiri, jawab dengan jujur. Pernah ataupun tidak. Alright. Soalan ke-10, saya rasa tidak mempunyai apa-apa untuk diharapkan. Putus harapan. Alright. Jangan putus harapan kawan-kawan. Kita masih ada harapan. Jawab dengan jujur, kita cari solusi. Alright. Soalan ke-11, saya dapati diri saya semakin gelisah. Okey. Jangan gelisah sangat, okey? Soalan ke-12, saya rasa sukar untuk relax. Susah sangat nak relax. Kalau dah susah-susah sangat nak relax tu, tolong jawab soalan ni sampai habis. Ni baru soalan 12. Dia ada 21 soalan. Tolong jawab sampai habis dengan jujur. Soalan ke-13, saya rasa sedih dan murung. Tiba-tiba rasa sedih, kemurungan. Tiba-tiba rasa macam ada benda yang tak kena ke? Tapi tak tahu kenapa sedih tu. Terasa sedih tiba-tiba. Okey? Soalan ke-14, saya rasa tidak dapat menahan sabar dengan perkara yang menghalang saya meneruskan apa yang saya lakukan. Contoh, nak jalan kat depan tu ada kayu. Dia marah hanya kayu tu. Jangan marah kayu tu tak bersalah. Okey, tu contoh je kawan-kawan. Dah, jom next. Soalan ke-15, saya rasa hampir-hampir menjadi panik dan cemas. Biasa sangat kalau orang ada anxiety ke depression, stres ni semua, dia selalu nak kena panic attack tu. So, nak elakkan benda tu berlaku, jawab soalan ni dengan jujur sampai habis. Kita jumpa pakar, kita minta nasihat dan rundingan yang terbaik daripada mereka. Mereka yang pakar akan tahu apa nak buat. Okey? Kita yang tak tahu apa nak pakar ni, tolonglah pergi minta rujukan. Jangan minta buat-buat pandai pula. Okey? Soalan ke-16, saya tidak bersemangat dengan apa jua yang saya lakukan. Ni masalah ni. Nak buat apa pun tak semangat. Jangan macam tu. Okey. Soalan ke-17. Saya tidak begitu berharga sebagai seorang individu. Ya Allah. Dia dah sampai macam tu sekali dah sekarang. Sampai diri dia sendiri dia rasa tak berharga macam aduh. Diri kita sebenarnya berharga. Jadi kalau nak tahu diri kita berharga ke tak, tolong jadi manusia yang berguna. Tak. Okey, so korang kenalah selalu tengok-tengok dekat diri rupa orang tu. Soalan ke-18. Jangan fikir sangat, okey. Saya rasa saya mudah tersentuh. Sikit-sikit nak touching. Alah, baru ambil gula kau sebiji pun nak touching. Come on lah. Kongsi lah sikit. Okey? Contoh. Soalan ke-19. Saya sedar tindak balas jantung saya walaupun tidak melakukan aktiviti fizikal. Contohnya, kadar denyutan jantung bertambah atau denyutan jantung berkurang. Tak buat aktiviti apa-apa tengah lepak-lepak, tiba-tiba rasa jantung ataupun jantung dia macam slow sikit. Dia sedar degupan jantung ni. Tak adalah jantung bunyi macam tu. Tu contoh. Okey? Soalan ke-20. Saya berasa takut tanpa sebab yang munasabah. Tiba-tiba nak takut. Aduh, masalah juga ni. Yang ni, masalah saya juga sebenarnya. Masa saya kena anxiety tu, tak ada apa sebab pun tiba-tiba rasa macam takut. Rasa macam kalau tak ada teman, tak ada orang yang lepak dengan kita, tak ada orang sekeliling kita, rasa macam takut sangat. Sangat takut. Okey? Benda ni serius. Tolong ambil serius. Soalan terakhir, 21. Saya rasa hidup ini tidak bermakna lagi. Kawan-kawan semua, hidup ini tidak bermakna lagi. Tak, hidup ni sebenarnya bermakna. Korang kena betul-betul cari punca masalah korang. Kita selesaikan masalah tu. Bukan lari dari masalah tu. Ingat tu. Itu saja 21 soalan daripada Das Test. Jumpa lagi. Jangan lupa share, like dan komen serta subscribe channel saya. Semoga video ini bermanfaat untuk korang semua. Das Test ni benda yang simple, jawab dengan jujur, insyaAllah membantu korang. Jumpalah pakar kesihatan ataupun pakar dalam psikiatrik untuk ubati korang. Okey, untuk berikan consultation yang terbaik untuk korang. InsyaAllah semua benda akan menjadi lebih baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.